wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berbahagia bersama Allah tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Kita sambung sudah mari kita bertanya bab khas amalan dalam bulan Ramadan. Juga dia bagi pusat terima kasih yang telah kita ini takjil spesial. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Presiden Kuasa Masjid Al-Mukminin Kota Kayang, Kangan Perlis, tuan-tuan, puan-puan Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, di kesempatan pada malam ini dapat sama-sama kita hadir, sama-sama kita solat maghrib berjemaah, dia dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita. Untuk berlama tuan-tuan, hari ini tarikh 24 Mac bersama dengan 10 Syakban, berjam-jam 20 hari lagi tuan nak jumpa Ramadan. Tak lama mana dah. Hari itu pun dah genap tuan. Minggu lepas setahun kita PKP. Mai tahun ni pula tuan, raya pula dah. Hari itu baru raya PKP, raya nak pula tuan. Ya tuan, masa berlalu cepat. Dan saya betul-betul kalut tuan ni. Yang mana saya ni duk kerja kuliah bagi di pejabat tu, lepas tu mai ngajak tuan-tuan ni, lepas tu saya pada mengaji lah ni. Duk mengaji di UN Sintuk tu dia buat, lepas tu sambung, lepas tu ada seminar banyak, kerja banyak lah. Jadi kita minta doa lah, mudah-mudahan saya pun boleh habis mengaji dengan elok lah, dengan cemerlang insya-Allah. Kita pada hari ni kita sambung tajuk kita ni berkaitan dengan bab khas. Itu berkaitan dengan amalan Syakban. Mai ni 10 Syakban ni, apakah amalan Syakban yang kita akan sentuh ni? Kan ustaz banyak dengar cerita ni. Ada orang kata kena buat yang tu, kena buat yang ni. Apa cerita dia? Syakban ni apa yang Nabi buat di dalamnya? Apa kelebihan Syakban? Apa ibadah-ibadah yang boleh kita lakukan sepanjang Syakban ni tuan-tuan? Okey, sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ni, saya nak ulang kaji tuan-tuan. Hari tu ni dulu ni kita belajar bab semayang. Cuma kita nak ulang kaji balik cara sujud yang salah. Sembayang ni dia sujud ikut dan dia, ikut suka dia. Macam mana Nabi ajak kita tata cara turun sujud yang betul tuan-tuan. Larangan dan kesalahan ketika sujud. Tidak menempelkan hidung di lantai. Nabi SAW bersabda, tidak ada solat orang yang tidak meletakkan hidungnya ke lantai ketika sujud. Dalil tuan, tidak ada solat. Siapa dia? Yang semayang ni dahi kena lantai tapi hidung tak kena. Saya dulu pun pakai ikut dannya. Orang semayang tengok dia buat, pakai ikut-ikut. Rupanya tuan-tuan, semayang ni bukan dahi saja, dahi dan hidung dikira satu. Dahi hidung satu. Dia ada 7 anggota sujud. Dahi, hidung, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 kaki kita, 2 hujung jari tu. Itu yang dia kata semua tu mesti kena lantai. Nabi SAW juga bersabda, la yaqbalullahu salatan la yusibul anfu minha ma yusibul jabin. Allah tidak menerima solat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Apa? Allah tak terima solat siapa dia yang semayang dahi kena lantai tapi hidung tak kena. Dia mesti dua-dua ni kena lantai tuan. Hadis ini berdasarkan riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razak, dan disahihkan oleh Al-Albani. Meletakkan siku di lantai. Yang kedua pula kesalahan dia, kita bubuh semua siku ke lantai bagi lena tuan. Nak lena pergi rumah semayang tuan. Sekali lagi balik nak lena ke, nak terguling terbalik ke, kuat lentang ke, kuat apa ke, ikut tuan-tuan. Tu tuan-tuan nak tidur.
Tapi semayang mesti cara Nabi. Kalau tuan-tuan buat lagu ni, apa Nabi ancam tuan? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "I'tadilu fis sujudi wa la yabsutu dhira'aihi kal kalb." Bersikaplah i'tidal ketika sujud, dan janganlah kalian menghamparkan lengannya sebagaimana anjing menghamparkan lengannya di lantai. Nampak? Nabi pesan pula jangan tiru macam mana anjing dia buat tu. Dia pun letak tangan dia ke lantai semua. Jadi Nabi larang tu dah. Binatang-binatang ni Nabi hina pula anjing tu tuan. Dan kita ambil tuan, kalau kita buat lagu ni macam mana anjing buat. Atau binatang ada lain, binatang buah. Betul serigala, harimau, apa singa ke apa, lagu ni lah. Jadi kita jangan buat lagu ni. Saya tadi kena angkat tangan tuan-tuan, bukan bagi semua siku kena lantai. An-Nawawi mengatakan, maksud hadis bahwa wajib bagi orang yang sujud untuk meletakkan telapak tangannya di lantai dan mengangkat sikunya serta merenggangkannya dari lambungnya seregang mungkin. Okey, Nabi kata apa? Tapak tangan kena lantai, betul dah. Tapi siku ni kena angkat. Dia renggang pula ni, apa? Lambung ni atau paha ni nak pergi ke betul perut kita ni, kawasan ni kena ada ruang tuan. Bukan bagi rapat. Bahasa pelik kain pon tuan. Bukan kain pon tuan. Sejuk tak apalah kain pon. Semayang bukan main kain pon. Sampai kira-kira ketiaknya kelihatan andaikan tidak tertutup baju. Nabi macam mana Nabi semayang sampai nampak ketiak putih Nabi. Nabi buat betul-betul tuan. Bukan semayang lagu ni. Ini adalah tata cara sujud yang disepakati sunnahnya. Membaca Al-Quran. Okey, ni yang betul tuan. Sujud yang betul, dahi, hidung kena lantai. Dua tapak tangan. Siku angkat terus. Dan juga kalau tuan, buat tu. Buka seluar tuan. Sebab Nabi kata, aku lihat Nabi semayang, Nabi buka renggangkan perut lambung dia ni, dan Nabi nampak ketiak Nabi yang putih. Bersungguh-sungguh Nabi buat. Nampak tuan? Jadi cara dia macam ni. Dahi, hidung dan lantai. Tapak tangan ada dua tempat, paras bau ataupun atas sikit, paras telinga. Macam mana semayang kita baca itu ni, dua takbir, Allahu Akbar, telinga, Allahu Akbar, paras bau. Dua tempat ni boleh pilih. Saat lagi zuhur buat paras telinga, saya asar pula buat paras bau. Tapi rakaat pertama paras telinga, bau lagi, boleh. Dua tempat tu boleh. Itu cara dia. Dan belakang ni tuan, Nabi abang pula kena renggang. Renggang macam mana? Dari kita baca itu. Boleh lalu seekor anak kambing. Besar tak? Tak besar mana. Kecil tak? Tak kecil. Dia sedang-sedang. Kalau tuan bayang tu, dua ekor boleh lalu ni. Besar sangat. Luas. Ini seekor cucu kambing pun tak boleh masuk. Kalau cucu tak boleh, rapat sangat. Jadi cerita dia, boleh lalu seekor anak kambing. Pasal apa Nabi ambil anak kambing? Satu dunia kena. Pilih tak mana pun, orang Siam ke, Melayu ke, Cina ke, Dazan ke, orang putih Arab ke, dia kenal. Oh, ni anak kambing, ni kambing. Satu dunia kenal. Nampak? Nabi ajak kita faham tata cara semayang. Mudah tuan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raqi'an aw sajidan." Sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Okey, ketika rukuk, ketika sujud tak boleh baca Quran dalam keadaan ketika rukuk dan sujud. Ini dalil dia. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Rasulullah SAW melarangku membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Catatan, dibolehkan membaca doa dari Al-Quran ketika sujud, namun dengan niat membaca doa, bukan membaca Al-Quran. Okey, dari yang pertama tadi, ketika rukuk, ketika sujud tak boleh baca ayat Quran. Cuma bila ketika sujud tu, ada Nabi abang pula, perbanyakkan doa. Doa ni astajib lakum, berdoa padaku, aku akan kabulkan. Dari kedua pula, aku dan hamba aku, Allah dan Nabi Allah dan manusia ni hambanya dekat bila? Ketika sujud. Jadi perbanyakkan doa ketika sujud. Cuma bila kita sujud ni, baca doa tuan. Cuma ustaz macam mana ni? Saya baca doa ni ayat Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Rabbana zalamna anfusana. Kalau itu doa-doa tu, ya boleh baca. Sebab itu doa tapi ada dalam Quran. Atau doa-doa lain.
Ya Allah Tuhan aku, bagilah elok ni padi bendang ni, bagilah boleh apa nak tabur apa tu baja ni, nak tabur apa tu padi ni, benih ke sebagainya kan. Ya Allah Tuhan aku, bagilah harum manis ni pun dah elok dah, besar dah, hujan pun tak apa dah, tak kalut dah, contohlah kan. Dulu ni putih-putih bunga tu luruh kot, bila pun kena spray juga lah siapa dah harum manis ni. Yang tadi kata tuan, boleh doa ketika sujud apa saja doa, tapi jangan baca qul huwallahu ahad Allahu samad pergi bubuh ketika sujud pula. Tu baca Fatihah tadi, surah Al-Quran. Ketika rukuk, ketika selepas Al-Fatihah baca surah mana-mana pun. Rukuk sujud tak perlu baca ayat-ayat tentang surah-surah Al-Quran, tuan. Keterangan selengkapnya diuraikan di pembahasan tentang berdoa ketika sujud. Menyibak rambut yang menjuntai ke bawah. Macam mana pula ni? Geng ada remote ni. Remote panjang, rambut panjang. Nak sujud, dia selok rambut. Sujud saja dia peda rambut dia. 4 kali sujud, 4 kali duduk peda rambut. Kacau tuan. Nabi larang tuan. Ni dari dia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'atin la akuffu asy-sya'ra wala thiyab." Ni game muda-muda lah tuan, rambut panjang ni duk tarik remote dia bawah tuan. Perintahkan untuk sujud dengan bertumpu dengan 7 anggota sujud, dan aku dilarang untuk menyibak rambut dan melinting pakaian. Tidak menghadap. Nabi larang kita sebab rambut, kain rambut kita ni. Ustaz, bukan ada dalil ke Nabi kata dahi, hidung kena lantai? Kalau saya sujud, dahi saya dikena rambut, betul saya selok rambut tu. Nampak tuan? Jadi nak faham balik, Nabi larang tapi Nabi tak bagi pula selok. Macam mana? Cerita dia, kalau rambut panjang biar juntai lagu benar pun. Dan sunnah Nabi abang pula, kalau nak semayang tutup kepala. Tu sunnah Nabi. Kita Malaysia pakai kepiah, pakai lebay, pakai songkok. Tu sunnah Nabi. Di Arab pakai apa tu, soban, pakai lilik ke apa dia punya tu. Ada. Pi pula Indonesia, dia pakai kepiah Indonesia dia. Wak Karjo, Wak Karman ke. Pi pula Turki, tu dia kepiah bulat panjang pula. Semua tu sunnah. Sebab apa? Dalil dia tutup kepala. Dan kita pula, ustaz saya main hari ni, main Masjid Mukminin ni lupa buat kepiah, rambut panjang ni. Selagi sujud, selagi jangan lupa selok dah, biar jatuh lagu mana pun. Tu dalil dia. Tuan. Macam tu kan ni dah. Sembahyang kita ni semua tak sah. Pasal apa? Hidung ni buah emas, mana kena lantai. Ada emas pula. Tak sah sembahyang kita ni. Nampak? Kalau saya saja pi buah cekuk tu memang tak sah. Kita lah ni uzur, ada apa pandemik ni yang mana kata mulut kita bersin lah, ayak li sebagainya, percikan ni mai buat pada mulut ni. Kita jaga apa sama-sama kita ni. Sebab tu kita pakai mask. Sebab apa? Tak lama mana ni pun tak lama dah tuan-tuan. Semua cucuk vaksin ni semua ni insya-Allah lepas ni kita boleh rapat dah. Tu pun keluar dah 2-3 hari lepas. Kita boleh sembahyang berjemaah ni, kalau mai dia anak bini, anak beranak dia 3 anak lelaki, dia tak duduk rapat macam kita jauh-jauh ni dah. Dia duduk rapat depa keluarga. Sembahyang apa? Waktu 5 waktu pun dia, solat Jumaat pun dia, solat tarawih pun dia. Kalau main seorang-seorang, ni anak tu, ni anak lain, ni bumuk rumah lain, bukan sebumbung. Jadi tu kena jarak macam kita biasa. Main depa ni pula, anak 7 orang, beratok depa banyak tu. Jangan jumpa lah. Cuma tarawih nanti mungkin ramai. Kalau sembahyang berjemaah ni, jarang yang nak boleh main semua tuan. Jadi alamat dia punya ni sebumbung tuan. Tidak menghadapkan jari-jari ke kiblat. Seringkali hal ini kita jumpai di kalangan kaum muslimin, padahal mereka mampu untuk melakukannya. Macam mana? Dia kalih kat tu pula. Sebenarnya ikut juga tuan. Lagu ni pun salah. Baik jari kaki maupun jari tangan. Ada yang membiarkan jari kaki ke arah membelakangi kiblat. Ada yang sujud sambil bertumpu dengan ujung-ujung jari tangan. Sementara sebab apa? Nabi semayang, jari jemari ni dia kata ke arah kiblat. Sana kiblat, talar kiblat semua. Ke sini kiblat, talar kiblat semua tuan. Bukan pi pokok tu, pi pokok ni. Kalau buat lagu tu, kiblat situ satu, kiblat satu. Lagu tu. Buat lagu ni pula, kiblat bertentang pula. Jadi tak betul tuan. Telapak tangannya diangkat. Semua ini menunjukkan kurangnya kesungguhan mereka dalam bersujud. Padahal Nabi SAW suka menghadapkan anggota tubuhnya ke arah kiblat ketika sholat, sampai beliau menghadapkan jari jempolnya ke arah kiblat. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi-Nya SAW. Nabi pada bila dia ni dia letak semua jari ke arah kiblat. Tahiyat pun
at-tahiyatul mubarakatus salawat. Ada 3 cara. Kalau dia boleh angkat terus at-tahiyat tu dari awal tak jatuh dah. Benar kiblat, sana kiblat. Kalau atas sikit kiblat dulu atas. Kalau bawah tu kiblat depan kita ni. Dia ke arah kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah, at-tahiyatul mubarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah. Apa nak angkat? Kita talar kiblat. Jika kita ataupun at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah, gerak jari pun iya juga. 3 dalil di situ. Ustaz dia ni duk gerak jari ni rimah Nabi Ahmad pula semayang bukan tengok jari orang, tengok jari sendiri. Mata bukan tengok tempat sujud, tengok jari kita. Gerak jari kan nak letak statik kan ikut kita. Ni dah jari Tok Imam laju sangat. Tok Bilal tu dia tak gerak langsung. Ni Tok Siap pula. Tuan, bukan tengok jari orang, tengok jari kita. Sebab dari ada satu selesai masalah. Dia nak gerak laju ke fikir dia tu jari dia, kita jari kita, tuan. Sebab semua tu ada dalil, tuan. Tidak menempelkan kaki di lantai. Ni tuan, dia angkat kaki katur, tuan. Beho. Dia buat beho, tuan, depan cungi, belakang pula terangkat. Jadi bukan lagu ni, tuan, semayang. Ada sebagian orang yang sujud sambil mengangkat ujung kakinya ketika sujud, sehingga tidak menempel lantai atau alas sujud. Tindakan ini termasuk perbuatan yang membahayakan karena bisa menyebabkan sujudnya batal. Boleh menyebabkan sujud batal, kan? Sebab apa tadi? 7 anggota sujud. Dahi, hidung 1, 2 tapak tangan 2, 3, 2 lutut 4, 5, 2 kaki 6, 7. Semua mesti kena lantai. Kalau kita dapat, Ustaz saya pun tak perasan lah kaki saya angkat tak angkat. Saya yang Aisyah tengok angkat tak angkat. Kita tak kaki orang pula tengok kaki kita, tuan. Kan tak asal kaki kita, tuan. Tak asal tu kena potong kaki dah, tuan. Dia kena tengok, tuan. Jadi kalau kita, tuan, lepas ni pedah betul-betul kaki dia kena lantai. Ustaz hari tu saya bisui kaki tak boleh kena. Bisui lah cerita. Dia seminggu 2 lega balik berasal. Kalau sakit cerita lain. Nadia belum melengkapi 7 anggota sujud yang diperintahkan Allah melalui Nabi-Nya SAW. Merapatkan kedua tangan dan meletakkannya di bawah dada. Kebiasaan ini kerap kita jumpai di kalangan wanita ketika sujud. Tuan, macam mana, tuan? Saya pun belajar, tuan, sekolah sebagainya pun macam ni lah. Orang perempuan mayang, tangan dia rapat depan, kaki dia rapat belakang. Betul tak betul, tuan? Jadi tuan-tuan, dari segi dalil, dia tengok balik, Nabi kata sallu kama ra'aitumuni sholli. Solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. Aku ni siapa dia? Nabi. Dia nak semayang ni tengok Nabi, Nabi kata. Nabi tak pesan pun ni geng perempuan tengok Abu Bakar, tengok Aminah, tengok apa tu Zainab, tengok Fatimah, tengok apa tu Aisyah contohnya. Yang lelaki ni tengok Abu Bakar, tengok Osman ke. Tak, semayang lelaki perempuan tengok aku. Tu dari kuat, tuan. Jadi kesimpulannya lelaki perempuan tak ada beza, sama. Buktinya apa? Ummu Darda yang berzama Sahabi kata aku semayang sama macam mana Nabi semayang. Cuma yang jadi lagu ni sebab apa, tuan? Yang zaman kita ni sebab ulama-ulama bincang. Kalau perempuan ni dia dah aurat dia, tak ada kata pibuk Allah Akbar tu dia buka kepok luas aku tu. Kalau bahasa boleh rempang dia ni, apa tu keloloh sebagainya. Orang perempuan ni jenis sopan santun, beradab. Tu yang kata dia bersusun balik yang mana yang ni dia punya perbezaan. Jadi cerita dia itu yang dia apa yang dikata oleh para ulama. Bila ambil ulama dengan dalil, tak dalil yang kuat. Cuma kita menaikkan yang ni pun pandangan mazhab-mazhab. Ada yang kata berbeza begini. Jadi kita pun menaikkan, tak ada masalah dalam bab ni. Cuma tak perlulah sampai rapat tu. Ikut ala kadar kita, bagi nampak keselesaan. Taklah kata besar sangat, taklah kecil sangat. Ikut sepadan dia, tuan-tuan. Faham tak? Lepas tu ada kitab kata semayang lelaki, semayang perempuan. Sebenarnya tak ada pun beza. Kalau ada pun main dalil kata ada beza, tak jumpa. Itu ulama-ulama yang susun. Ulama pun taklah susun ikut dan dia takkan nak bagi besar macam lelaki tu dan nama perempuan. Itu sebenarnya dalil hujah-hujah yang ada. Kita bila gitu, tuan. Mereka beranggapan bahwa sujud wanita adalah dengan menghimpitkan kedua tangan dan meletakkannya di bawah dada. Padahal hadis yang menceritakan hal ini adalah hadis lemah yang tidak bisa dijadikan dalil. Memang ada kata tapi lemah. Bila lemah ni tak jadi dalil. Sebab yang sahih itu kata tak ada perbezaan, tuan. Tapi dah kata dah ada yang nak kata ni juga. Dah ada hadis, kita pakailah juga. Jadi itu perbincangan dia. Dalam bab ni kita berlapang dada. Tak ada masalah dalam bab ni, tuan. Okey, tajuk kita hari ni, tuan.
Bulan Sya'ban secara umum adalah bulan mulia. Apa cerita tuan bulan Sya'ban ni? Pertama tuan-tuan, kalau tuan perasan, kita ni 10 Sya'ban. 5 hari lagi nak jumpa nisfu Sya'ban, separuh bulan. Bila ni 15 Sya'ban. Jadi dia dikenali ni di Malaysia kita sebut nisfu Sya'ban. Dekat negara Arab ni dekat luar Lailatul Bara'ah, Lailatul Nisfu min Sya'ban. Dunia Arab sebut, Bangladesh lah, Afrika, Afghanistan, Iran, Pakistan, India, dia pun sambut tuan. Dan mereka kata pula malam ini malam pengampunan. Malam nisfu Sya'ban tu malam berdoa, malam pembebasan. Itu maksud mereka. Dan benda ni berlaku tuan. Satu dunia ni banyak juga tempat yang meraihkannya. Bahkan depa ingat balik nenek moyang mereka yang telah meninggal, depa sambut tuan. Tu cerita dia. Kita tengok balik apakah dalil sebut, apa cerita yang sahih, Nabi kata macam mana, bila berlaku dan sebagainya tentang Sya'ban ni ataupun nisfu Sya'ban ni tuan-tuan. Okey, pertama sekali, amalan diangkat setahun sekali. Rupa-rupanya tuan-tuan, kita ni amalan kita setahun sekali, ada satu bulan tu Allah angkat amalan kita. Bila tuan-tuan? Ni dalil dia. Bulan Sya'ban, bulan antara Rejab dan Ramadan. Sya'ban ni di tengah, Ramadan antara Sya'ban, Rejab dan juga Ramadan di tengah. Adalah bulan di saat manusia kali lalai. Macam kita lah, main Sya'ban, main Sya'ban dah, tak jumpa Ramadan. Kalau tak jumpa Ramadan, nak beli buah kurma, nak beli telur masin, nak beli ni, macam-macam pesah ni. Jadi kan kita lupa kata Sya'ban pun hebat, ada keistimewaannya. Jadi kita lupa nak pergi Ramadan, nampak Ramadan. Atau ramai orang balik. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkan pelbagai amalan kepada Allah. Rupa-rupanya bulan Sya'ban ni banyak jenis amalan Allah angkat. Malaikat angkat je buat Allah tuan. Pada bulan Sya'ban ni, Rabb semesta alam, Tuhan sekalian alam. Oleh kerana itu aku amatlah suka berpuasa ketika amalanku diangkat. Nabi ni jenis bila amalan diangkat ni, dia nak satu benda soleh ni, ibadah ni diangkat sama. Dia puasa hari tu tuan. Tu dalil kata bulan Sya'ban ni Nabi banyak puasa. Sebab apa? Bulan Sya'ban ni amalan kita banyaknya diangkat jumpa Allah. Pelbagai amalan naik kepada Allah kan. Hadis An-Nasa'i, Hafiz Abu Tahir mengatakan hadis ini hasan. Walaupun dia tak sahih betul, dia hasan, dia kuat kepada sahih. Itu yang pertama. Kita pergi sebab apa? Ada dalil yang lain lagi. Dalil yang kedua, amalan manusia dihadapkan pada setiap minggunya. Setiap minggu ada 2 hari, iaitu bila hari Isnin, hari Khamis. Rupanya pula setiap minggu ada 2 hari amalan kita diangkat jumpa Allah. Bila tuan-tuan? Isnin sekali, Khamis sekali. Sebab tu Nabi suka puasa Isnin Khamis. Dari awal tadi, bulan Sya'ban amalan diangkat banyak jumpa Allah. Aku suka berpuasa ketika amalan aku diangkat. Nabi banyak puasa bulan Sya'ban. Dalam seminggu pula ada 2 hari, Isnin dan Khamis. Sebab tu Nabi puasa Isnin Khamis. Isnin pula tuan, ada 3 benda. Hari Nabi jadi Rasul, hari jadi Nabi, hari Nabi dia turunnya wahyu. Hari Isnin tu, itu spesialnya hari Isnin. Kalau orang kata kita ni awak apa pelih ni, modul Rasul tak sambut pun sebagainya. Modul Rasul ni kita kata setahun sekali. Kami ni sayang Nabi ni setiap minggu sambut bersih Nabi. Bila tuan? Isnin kami puasa contoh. Sini pun ajar macam mana nak jawab ni. Orang kata ni apalah depa ni tak sambut dulu Rasul sebagainya. Kita kata tak sambut, memang tak ada dalil pun kena sambut. Dan macam mana nak sambut? Apa ibadahnya? Tak ada Nabi tunjuk pun. Dan tarikh tu pun wallahu a'lam kan. Nampak tu jawapan dia. Jadi yang pertama, Isnin Khamis amalan diangkat jumpa Allah. Dan setiap hamba ni yang beriman akan Allah ampun. Kita semua ni beriman, Allah ampun semua. Kecuali orang yang bergaduh, bermusuh dengan sesama kita. Apa dia tuan? Kita bergaduh dengan adik-beradik, bergaduh dengan kawan, bergaduh dengan jiran, bergaduh dengan geng kampung. Geng mana? Macam geng tuan. Bergaduh tak putus Ustaz. Kata tuan jenis lagu tu, apa Nabi kata di sini kan? Tunggu Ustaz. Lalu katakan tinggalkan kepada mereka sampai mereka berdamai. Rupanya tuan, kita sembahyang 5 waktu ni bagus. Puasa kita, sedekah kita, haji kita, umrah kita, bagus ni ibadah ni. Tiba-tiba kita bergaduh dengan kawan kita, jiran kita, apa jadi? Pahala tadi bukan hilang, tergantung. Tuan-tuan ada duit, pergi bank, tiap-tiap bulan pergi bank simpan 100,
Cukup hujung bulan, tapi tengok buku bank menyata, awak kosong. Bukan ada buh bank 100 12 bulan 1,200. Pergi cek kat bank, tak ada apa, kosong. Kacau tuan. Tadi duk simpan tiap bulan, main hujung tu hilang. Saya tahu kita ni semayang puasa ibadah clear, tapi bila pergi akhirat nanti tergantung. Adakah tak terima? Tak. Allah tak kata tak terima, Allah tak kata ada reject, tapi tinggal dulu. Sampai bila? Sampai kita berkawan balik, jiran kita buat pengajian kita, tahanan kita, ustaz dia mula ustaz, dia curi tanah saya ni, makan 2 meter ni, bergaduh tanah ni. Dia minta maaf kat saya, bukan saya yang pergi cari pasal, dia yang mula. Nampak tuan? Bergaduh tadi, amalan kita pun tumpang tersangkut. Cara macam mana? Pergi jumpa dia, Pak Mat, apa khabar? Lama tak jumpa, sihat ke? Ni saya nak minta maaf ni, kita ni dulu bergaduh ni kan, kita minta maaf tuan. Kalau dia minta maaf, clear. Okey, aku pun minta maaf, aku pun samalah macam hang, clear tuan. Tiba kita pergi jumpa dia tuan-tuan, dia cengeng lagi, duk bergaduh lagi, tak berhenti set tuan. Apa jadi? Dia pergi dia dengan Allah pula. Kita dah cuba nak pergi erat silaturahim, nak clear balik. Nampak? Kalau tu tak buat aku tu, takut-takut nanti tinggal dulu mereka ni sampai berdamai. Kesudah tuan, amal soleh kita ada tapi tak dihitung, tersangkut tuan. Akaun duk floating, duk atas pagang. Nak kata tak terima pun tak, nak kata terima pun tak, tergantung tuan, rugi dah tuan. Jadi ni dalil dia tuan, hadis Muslim. Ingat tuan. Jadi kalau boleh kalau kita ada adik-beradik ke sepupu sepapat ke, jiran ke keluarga ke apa ke, sama-sama sajalah bergaduh ni, berdamai tuan. Okey, kita pergi tuan, tu yang pertama. Yang kedua ni hadis palsu. Bulan Rejab, Syakban dan Ramadan. Apa hadis palsu tuan? Kau mendengar tuan ni, Rejab bulan Allah, Syakban bulanku, Ramadan bulan umatku. TV pun ada, radio pun ada, surat khabar, berita, majalah, kita bersembang pun, ceramah pun disebut tuan. Apa cerita tuan? Bila cek balik tuan-tuan, ini adalah hadis palsu yang direka oleh Ibnu Jahdam. Lihat Ibnu Qayyim kata tuan kan, iaitu nama penuhnya Ibnu Jahdam ni ialah Ali bin Abdillah bin Jahdam Al-Zaid. Macam mana tuan? Kalau nak kata Rejab bulan Allah, Syakban bulanku, Ramadan bulan umatku, nak bagi semangat gagah lagi tuan. Kalau dia kata Rejab bulan Allah, Syakban bulan bulanku, Ramadan bulan umatku, ni Nabi kata ni, berhati-hati. Kalau kata Nabi kata, cek balik mana dalil yang sahih kata. Dia tak sama tuan. Kalau Nabi kata, mesti ada dalil. Apa hujah dia? Kalau orang lain kata, tu biasa tuan. Mungkin hari ini kata semangat, kita nak kata beri semangat sikit. Semangat kata saja. Jangan kata Nabi kata. Bahaya tuan. Jadi tuan, sebab kita nak kena beza balik mana main pada Nabi, mana yang bukan main pada Nabi. Walaupun nampak macam biasa, tapi itu jadi kita berbohong atas nama Nabi tuan. Okey, yang kedua, dari Aisyah radhiyallahu, ni pun sama juga. Dia berkata pada suatu malam saya kehilangan Nabi. Aisyah ni satu malam dia cari Nabi, hilang. Tempat tidur dia Nabi tak ada. Ternyata baginda berada di Baqi'. Nabi duduk di Baqi'. Masjid Nabi, kata ni kiblat belah sana, ni masjid Nabi ni. Tepi tu rumah Aisyah. Tepi sebelah kiri tu tempat Nabi, makam Nabi. Nabi meninggal, Nabi disimpan di situ tuan. Dikebumikan di rumah Aisyah tu sendiri. Kemudian di sebelah kiri lagi ada tanah perguruan panjang besar tuan. Tu tanah Baqi'. Jadi malam tu Aisyah cari Nabi tapi tak ada. Dia ikut, dia tengok Nabi duduk ada kat tanah Baqi'. Baqi' ni apa? Perkuburan tepi masjid Madinah tu. Nampak tuan? Nampak kata kita ni duduk ziarah kubur ni bila? Raya setahun sekali. Saya ziarah kubur ni pagi, petang, siang, malam boleh. Saat lagi pun boleh. Esok pun boleh. Tadi petang pun boleh. Tengah malam ni pun boleh. Bila-bila boleh. Cuma Pak Mat ni duk pergi buat apa kubur pula ni pukul 1 pagi. Dia perasak apa? Ikan wekok ke apa ni? Kacau tuan. Zaman tak ada lah. Kalau bawa tu pulut kuning ni kan, bawa ada ayam cekok pula, pasang lah. Tu zaman Piramli dulu lah. Cekuk cerita Piramli kan, tu melawak lah kan. Nampak tu kan, sunnah Nabi tuan, pagi, petang, siang, malam boleh pergi. Cuma kita tak jadi amalan kita. Nanti kita nak cari apa ustaz tengah malam? Tak payah pergi tengah malam. Kubur ni 24 jam boleh ziarah. Rumah kita tu kan 70 tahun rumah kita duduk kat dunia ni, nak duduk kat kubur dalam barzah tu sampai hari kiamat, tak tahu berapa tahun.
beribu tahun. Itulah umur kita kedua paling lama, tuan. Sebelum kita pergi akhirat, tuan. Maksud tu kubur ni sunnahnya boleh jalan kaki, buang kasut, tak ada duri keman, tak ada paku, tak ada apa semua samun, tempat syurga tu, tempat taman Firdaus. Tapi kubur kita, tuan-tuan, Nabi apa? Atas kubur kalau boleh buang kasut. Nabi kubur ni buang kasut. Kita nak buat lagu tu pakai doa, tuan. Setahun sekali baru bercerah. Nak raya, kalutlah seminggu tu baru bercerah kubur. Nampak, kita pun dah lari pada sunnah. Bukan nak larang orang pergi ziarah kubur hari raya tu. Hari raya tu hari gembira. Bukan hari tu ziarah kubur, hari lain ni. Kita khusus pula hari raya ziarah kubur. Kita tak kena sunnah, tuan. Okey. Kita pergi, tuan. Bangkit Aisyah cari Nabi tak ada. Nabi pergi ke Baqi'. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu takut pada Allah dan Rasulnya melindungi kamu? Wahai Aisyah, takut apa ni? Allah dan Rasul jaga engkau. Jadi itu kata Nabi. Saya Aisyah menjawab, ya Rasulullah, saya mengira engkau mendatangi sebagian isterimu yang lain. Aisyah kata apa? Saya ingat apa tu Rasulullah ni pi rumah bini lain. Macam itulah lebih kurang. Jadi dia rasa macam apa tu kod Nabi tinggal dia. Pi rumah isteri lain. Itu. Jadi kemudian bagi dia bersabda, tuan, sesungguhnya pada malam nisfu Syaban, ni dalil tadi, Allah turun ke langit dunia lalu mengampuni lebih banyak dosa daripada banyaknya bulu kambing Bani Qab. Bani Qab ni satu kabilah yang belah kambing banyak-banyak. Jadi kalau dosa kambing tu banyak pada bulu, Allah akan ampun dosa kita banyak lagi pada bulu-bulu kambing tu. Abang kata lagu tu. Bila cek balik hadis ini dari Imam Ahmad, Imam Tirmizi, dhaif jiddan, sangat-sangat lemah, tak boleh jadi hujah, tuan. Nampak ni kata tadi pasu tu yang ni gagah lagi lah, tapi masih sangat-sangat lemah. Kalau dhaif gagah lagi, ni dhaif jiddan, sangat lemah. Kalau lemah dah tak boleh pakai apa, dah tak jadi hujah dah. Bila dhaif jiddan, lagi-lagi lah, tuan-tuan. Okey, kita tengok apa dalil sahih. Tadi pasu dan apa tu tak kuat. Okey, sekarang hadis pasu. Apa Nabi kata? Hadis yang dipegang adalah masalah nisfu Syaban. Apa dia? Allah melihat kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Syaban. Nisfu Syaban tu 15 malam. Allah lihat hamba-hambanya, dia ampun semua dosa-dosa hambanya kecuali musyrik yang syirik pada Allah. Tika nombor ekor, jumpa tok apa tu main judi, percaya benda karut apa semua ni, syirik ni Allah tak ampun. Dosa lain Allah ampun. Dan yang bermusuh, yang bergaduh ni, bergaduh dengan kawan, bergaduh dengan jiran, bergaduh dengan adik-beradik, kalau ada jenis ni Allah tak terima taubat dia. Hadis Ibnu Hibban, Al-Bazar dan lain. Nampak, tuan? Dia ada kekuatan tadi. Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam Silsilah Al-Hadis As-Sahih. Jadi sini sahih, tuan. Kita pilih yang kedua. Hadis ini tidak mengajar kita apakah bentuk amalan malam berkenaan. Oleh itu amalan khas tertentu pada malam tersebut bukan daripada ajaran Nabi. Jadi cerita dia, kita boleh nak ibadah kita ni, apa tu, nak buat apa? Nak baca Quran banyak, nak baca apa, nak semayang sunat banyak, nak buat apa lagi, nak buat sedekah banyak, silakan amal soleh. Tapi Nabi tak ajak pun satu benda pun nak kena buat macam mana. Ustaz ni kena baca malam di nisfu Syaban ni kena baca Yasin 3 kali. Siapa kata? Ni nak kena semayang hajat ni 6 rakaat, 8 rakaat. Siapa buat? Apa riwayat dia? Ni nak kena minta taubat pula, ni nak kena solat taubat. Nampak? Bukan dalil. Sebab dalil tadi Allah ampun dosa dia, buatlah ibadah, perbanyakkan amal soleh. Tapi apa ibadah dia terpulang pada kita. Orang ni masjid kami ni malam ni 15 Sabat ada kenduri, kita buat qiyamul lail, bangkit malam apa semua. Nampak, tuan? Bila buat begitu dia jadi satu upacara. Kalau kita nak ajak lain, malam ni tahun ni, kalau kita tak tahu, kita buatlah qiyamul lail kat masjid kita ni, nak latih apa tu orang kampung kita ni jaga malam macam mana, apa dia sebagainya, itu iya. Tapi tiap-tiap tahun nak buat ni, di satu amalan baru, kan? Faham tak? Bukan kita nak marah, bukan kata ni, sebab Nabi tak habaq dengan jelas nak buat apa, nak baca apa, berapa rakaat, apa dia tak dinyatakan. Kalau kita sebut-sebut tu nak buat seorang-seorang, silakan, itu hak, tuan-tuan. Nak panggil orang ramai ikut kita pula, itu jadi tanda tanya lagi. Faham tak? Kata, apa Ustaz, tak boleh, semua tak boleh ni. Bukan tak boleh, boleh, sila buat sendiri. Sebab dalil pun tak sebut kena berjamaah nak buat apa sebagainya. Okey, kata Dr. Yusuf Al-Qadawi dalam menjawab soalan tadi ni, nisfu Syaban tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi SAW dan para sahabat. Nabi tak pernah buat, sahabat pun tak pernah lakukan, bahawa mereka menghimpun di masjid untuk menghidupkan malam nisfu Syaban.
membaca doa tertentu, solat tertentu, seperti mana orang kita duk buat banyak lah ni. Nampak tuan, istighfar ni tak sunnah duduk rasiat masjid ibadah sebagainya. Contoh tadi kata aku tu tuan-tuan, sembahyang berjemaah silakan. Saya dia nak balik tuan, kita tak tahu dia balik lagi buat tahajud berapa rakaat ke, kita tak tahu. Dia ni lepas mayang hilang. Kita tak tahu dah, dia main berjemaah clear dah. Aku sehari dia buat tahajud ke apa ke, itu hak peribadi tuan. Nampak tak, kita tak faham. Dia kata dia ni dulu lepak kedai kopi tak boleh saya ni 3 pagi tak bagi lagi. Tu kacau tuan. Tu cerita lain pula kan. Okey, saya dia telefon, dia pergi connect dengan saya punya ni, saya pergi sambung. Kacau dia pun. Okey, dari Usamah bin Zaid, beliau berkata, katakanlah wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa selama sebulan dari bulan-bulannya selain bulan Ramadan. Nabi Usamah kata, katakan wahai Rasulullah, aku tak pernah melihat kamu ni berpuasa selama sebulan dari bulan-bulan lain selain bulan Syaban. Di bulan Syaban ni Nabi rajin banyak puasa. Nabi SAW pun bersabda, bulan Syaban adalah bulan di mana manusia ghalib, lupa tadi, dihimpit dengan bulan Rejab dan bulan Ramadan, ada tengah. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkan pelbagai amalan kepada Allah Rabb semesta alam. Kerana itu aku amalah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Sebab tu kan banyaknya puasa di bulan Syaban. Sebab apa? Ni dari Nabi kata, Nabi suka amalan diangkat ni, aku sedang berpuasa. Hadis An-Nasa'i, Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Itu yang pertama. Kita pergi yang kedua tuan. Ini yang pertama tadi. Okey, yang kedua pula sini dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah SAW biasa berpuasa sampai kami katakan beliau tak pernah berbuka. Nabi ni rajin puasa, kemarin puasa, hari ni puasa, esok puasa. Jadi dia tak berhenti puasa. Beliau pun berbuka sampai kami katakan beliau tak pernah berpuasa. Kemarin makan, hari ni makan, minggu lepas makan. Nampak kata ada time Nabi puasa banyak, ada time Nabi tak puasa pun. Itu sifat Nabi. Nak kata Nabi tak puasa, Nabi puasa. Nak kata sikit, ada derek puasa. Nak kata Nabi puasa kerak pun, ada Nabi buka. Nampak? Jadi Nabi dia buat semua benda tuan. Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan puasa penuh. Macam kita lah, kita pun Ramadan puasa penuh, tak puasa penuh kena ganti. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Syaban. Dalam banyak-banyak bulan ni pula Syaban ranking yang pertama banyak tuan. Dalil jelas tuan. Hadis Bukhari dan Muslim. Nampak? Walaupun hadis yang awal tadi nampak macam betul kata awal tadi hasan, tak kata sahih, tapi hadis sahih ni menguatkan yang hasan tadi. Jadi Nabi rajin puasa sampai nampak macam tak pernah buka. Nabi ni makan macam tak pernah puasa pula. Dan Nabi pula ni puasa sempurna bulan Ramadan. Dan kebanyakan Nabi puasa ni banyak di bulan Syaban. Jelas tuan-tuan. Okey, dalil yang keempat. Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan Nabi SAW tidak pernah berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak dari bulan Syaban. Bulan Syaban ni dia banyak puasa. Nabi SAW biasa berpuasa pada bulan Syaban seluruhnya. Bulan Syaban tu puasa semuanya. Ni Aisyah kata. Tadi kata tak puasa penuh, ni puasa penuh pula. Macam mana kita nak ulas tentang dalil ni? Hadis Bukhari Muslim. Lafaz Muslim pula, dalil yang kata pula Nabi SAW biasa berpuasa pada bulan Syaban seluruhnya, namun beliau berpuasa hanya sedikit hari saja. Ni tuan, telefon ni SMS tuan, nak bincang nak buat tesis tu. Betul tuan depa duk ni bincang. Okey, sambung. Okey. Jadi Nabi kata biasa berpuasa pada bulan Syaban seluruhnya, namun beliau berpuasa hanya sedikit hari saja. Macam nak faham. Tadi kata penuh, tapi sikit pula. Okey, kita tak bersarap kata macam mana. Okey, dari yang seterusnya dari Ummu Salamah. Nabi SAW dalam setahun tidak berpuasa sebulan penuh selain pada bulan Syaban. Lalu dilanjutkan dengan berpuasa di bulan Ramadan. Banyak dari kata bulan Syaban ni banyak puasa. Ada kata puasa penuh, ada kata puasa banyak bulan Syaban. Hadis Abu Daud, An-Nasa'i, Al-Albani kata hadis sahih. Lalu apa yang dimaksudkan dengan Nabi SAW mengatakan puasa Syaban seluruh? Macam mana seluruh ni? Iaitu Asy-Syaukani kata riwayat ini boleh dikatakan kita katakan bahawa yang dimaksudkan dengan kullu ni seluruhnya di situ adalah kebanyakan. Orang Arab ni 1, 2, 3, 4, 5 dia kira sampai 95, 94.
Berapa jumlah ni? 100. Dia boh 100 tu Kalau kita pula bukan 100, boh 96. Dia kira kullu semua 100. Macamlah puasa di bulan Syaban penuh. Dia bukan penuh tu. Mungkin 26, 24, 25, 27. Itu dia bahasa Arabnya. Kan? Okey, itu yang pertama. Okey. Perbanyakkan puasa ganti bulan Syaban. Bulan Syaban ni pula banyak puasa ganti. Aku masih memiliki hutang puasa Ramadan. Aku tidak mampu mengqadakannya kecuali di bulan Syaban. Yahya, salah satu perawi hadis, mengatakan bahawa hal ini dilakukan oleh Aisyah kerana beliau sibuk menguruskan Nabi SAW. Hadis Bukhari dan Muslim. Kita kata tuan, hani choh mai bulan lain hang tak ganti puasa. Puasa hutang tahun lepas Ramadan ada 5 hari. Mai bulan Syaban ni dah hujung ni, baru kali duk pulun ganti. Kita kata kat bini kita ni, jangan bimbang tuan, jangan duk peri dia. Sebab Aisyah pun isteri Nabi, dia ada hutang bulan Ramadan, dia tak ganti yang awal tu. Bila dia ganti puasa Syaban, dia pulunkan puing tuan. Aku orang perempuan kita duk ganti dah ni, iyalah itu pun kalau ganti awal selesai dah. Kalau tak ada ganti awal, lah ni dan ganti lagi. Lah baru 10 Syaban ada 20 hari lagi. Dan ganti tuan. Jadi kita pun tumpang sama teman dia. Dia pun dah kita puasa, siapa nak masak nasi kat kita puasa dengan dia lah. Nabi pun banyak puasa di bulan Syaban. Sebab apa? Amalan kita diangkat banyaknya di bulan Syaban. Hadis Bukhari dan Muslim. Nampak tuan? Cantik, sunnah satu. Kita faham. Kita bukan duk lekeh orang, duk mengatakan orang. Semua tu ada dalil. Okey, puasa nisfu Syaban. Macam mana pula? Hadis khusus anjuran tentang puasa nisfu Syaban. Terdapat satu hadis khusus yang menganjurkan untuk berpuasa ketika nisfu Syaban. Nampak tak? Ada kata 15 Syaban ni kena puasa ni. Apa dalil dia? Dia cek balik hadis lemah, tak kuat tuan-tuan, yang mengatakan jika masuk malam pertengahan bulan Syaban, maka solatlah di malam harinya dan berpuasalah di siang harinya, kerana Allah turun ke langit dunia ketika matahari terbenam. Dia berfirman, mana-mana orang yang meminta ampun, pasti aku ampuni. Siapa yang minta rezeki, pasti aku rezeki. Siapa sampai terbit fajar, sampai subuh. Nampak tuan? Bila tengok balik, dari ni tak kuat, lemah. Kena puasa dah hari nisfu Syaban, tak kata wajib, bahkan tak ada pun yang kata kena puasa hari tu. Cuma kalau kita nak kata dan Nabi kata puasa Syaban tu apabila ke puasa, kita boleh ambil pun puasa yang 15 ni. Cuma isghalat tahun ni aku tak puasa 15 Syaban, rugi aku. Ada tuan. Sebab apa? Ada awal, ada tengah, ada hujung. Sepanjang Syaban tu perbanyakkan puasa. Nampak? Kita bukan kata nak marah orang yang duk ibadah ni. Boleh ibadah, tapi nak perbetul balik apa hujah kata puasa malam tu, siang tu nak kena bangkit malam tu. Tak ada riwayat yang sahih. Cuma dalil ni pun tak kata kita boleh buang tu, kita boleh ambil sebagai apa? Dia pun kuat dengan yang sahih tadi. Malam tu kita beribadah sepanjang pagi, petang, siang, malam, silakan sepanjang waktu tuan. Okey, ni pun tentang dalil tadi yang ulama sebut. Yang mana yang kata dalil yang tadi ni, Ibnu Abi Syabrah ni dia telah memasuk hadis. Tu saya tahu dia jenis pasuh hadis. Sebab hadis dia ni sangat lemah. Tapi bila kekuatan balik yang disebut tadi pun, itu pun ada hubungan, ada kaitan dengan hadis-hadis yang lain. Itu saja. Cuma jangan kita kata 15 Syaban nak kena puasa pagi, nak kena main blok malam tu buat qiyamul lail. Tak ada kan. Tak dikhususkan. Kalau tuan nak buat ke untuk diri tuan-tuan, silakan, tak ada masalah. Sebab apa? Dalil ni umum dari ada. Okey, last sekali tuan-tuan. Perbanyakan amalan membaca Quran di bulan Syaban. Bulan Syaban ni Nabi kata perbanyakan baca Quran. Salamah bin Khalil berkata, dahulu bulan Syaban disebut pula dengan bulan membaca Quran. Zaman dulu ni sahabat terkenal bulan Syaban, bulan ramai orang baca Quran. Nak pederah balik. Sebab apa? Nak jumpa Ramadan dah. Perbetul tajwid, perbetul ni, perkemas balik perangai Injil nak bahasa kita. Kita mula dah bulan ni. Ammar bin Qais ketika memasuki bulan Syaban, boleh menutup kedainya dan lebih menyibuk dengan dia ingat Quran. Sampai tak tahu Syaban. Kedai tutup kan? Tak Ramadan lagi. Syaban tutup siap dah. Kita tuan tutup sehari. Berkira ni rugi dah 500. Kali dengan 10 dah 5,000. Kali dengan 30 hari, dekat 9,000 contohlah. Kita berkira tuan. Dan sahabat-sahabat tu ni mereka tutup kedai tuan. Abu Bakar Al-Bakhir berkata, bulan Rajab saatnya menanam, bulan Syaban saat menyiram,
bulan Ramadan saat menuai hasil. Hasil, menuai hasil. Bulan Rejab itu ni kita tanam. Bulan Syaban kita jirui. Bulan Ramadan kita ambil hasil. Ni kata-kata sahabat. Boleh kan? Kita dia Rejab Rejab bulan Allah, Syaban bulanku, Ramadan bulan umatku. Tu kalau kita Nabi kata, kita dah pasu hadis. Kalau kata sekadar kata lagu tu, okey. Macam inilah kata-kata pujangga, kata-kata sahabat. Bulan Rejab saat menanam, bulan Syaban saat menyiram, bulan Ramadan saat kita ambil hasil. Itu kata-kata itu yang boleh. Allah alam. Saya seperti itu untuk tajuk hari ini. Kita jumpa pula pada minggu depan tentang tajuk sambungan kita itulah. Bab apa? Itu ni bab apa tu? Ilmu tu tak habis kan? Bab ilmu tu kan. Kita sambung lagi insya-Allah. Ada tuan tanya tuan? Saya pun tidur dekat ni tuan insya-Allah. Jadi cerita dia kesimpulannya, bulan Syaban ni buatlah banyak amal soleh. Kalau bagi sehari RM1, buh RM2. Dia puasa tuan, jangan-jangan seminggu sekali puasa 2 hari. Puasa kerak tuan. Ada baca Quran 1 muka 2 muka, baca 4-5 muka. Itu cara dia tuan. Ada bakit malam tahajud, tambah tuan, silakan. Sekian tuan, saya pun tidur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.